Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, bersama saya lagi Cikgu SR. Jadi hari ini Cikgu nak kongsikan kepada semua teknik atau cara bagi kita tukarkan teks klasik atau lama kepada bahasa Melayu standard atau moden. Jadi dah bersedia ke? Kalau sudah, mari sama-sama kita saksikan. Sebelum cikgu menerangkan teknik tersebut, suka untuk cikgu ingatkan semula bahawa soalan teks klasik ini terletak pada kertas 2, bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa pada ruangan soalan keempat. Jadi untuk penerangan asas, saya dah terangkan pada video sebelum ni. Jadi untuk video kali ni, cikgu cuma nak terangkan bagaimana kita nak tukarkan teks klasik kepada moden dengan satu teknik yang cikgu akan kongsikan lah. Jadi sebelum tu cikgu nak tunjuk semula. Ini contoh soalan teks klasik. Dia beri petikan, kemudian ada dia punya dia punya bahasa klasik di sini. Jadi nanti tugas murid ialah tukarkan. Contoh jawapan untuk soalan ni ialah boleh tengok begini. Jadi yang ni saya tak perlu nak hurai. Sebab sekarang ni saya cuma nak kongsikan teknik bagaimana kita boleh tukarkan daripada soalan bentuk petikan teks klasik kepada bentuk petikan bahasa Melayu standard atau moden. Jadi kita tengok. Teknik ini diberi nama teknik jadual Katie ataupun dalam kurungan kekal tambah tukar. Katie ini merupakan akronim untuk kekal dan juga tukar. Jadi langkah pertama murid-murid ialah buat jadual sebegini, asingkan kiri dan kanan. Yang mana kiri petikan teks klasik, kanan BM standard ataupun jawapan kita nantilah. Dan kenapa cikgu buat? Pasal tak ada kotak, ada 3 kotak. Yang ini bergantung. Kalau petikan tu ada 2 perenggan, 2 kotak cukuplah. Tapi kalau ada 3 perenggan macam petikan yang tadi tu, so kena buat 3 kotak. Yang mana kalau kita tengok teks soalan teks klasik tadi ada 3 perenggan, jadi setiap perenggan masukkan ke kotak-kotak yang telah kita lukislah, ataupun kita telah tulis. Jadi seterusnya kekal. Apa yang kita kena kekalkan? Murid-murid ingat ada 3. Yang asasnya 3, iaitu kata nama khas. Kata nama khas ni terbagi kepada watak, tempat, peralatan dan sebagainya. Jadi kalau murid-murid nampak je nanti kata nama khas, murid-murid kena highlightkan. Selain berkata nama khas, kita juga kena kenal pasti bahasa istana. Bahasa istana juga kita kena kekalkan. Contohnya bertitah, apa lagi? Gering dan lain-lain bahasa istana. Dan akhir sekali ialah tanda baca. Tanda baca kena kekalkan. Yang mana kita tak boleh nak tukarkan nanti daripada cakap ajuk kepada cakap pindah. Tak boleh. Kita kena kekalkan. Dan seterusnya yang tukar. Apa yang kita kena tukar? Yang kita kena tukar ialah frasa yang tidak gramatis. Apa itu tidak gramatis? Nanti cikgu kongsikan. Mari kita lihat contoh soalan teks klasik yang telah cikgu sediakan. Boleh tengok di ruang kiri dan juga di ruang kanan. Kita tengok dulu teks klasik. Maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Ini teks klasik. Jadi kita tukarkan kepada BM standard atau BM moden. Jadi jawapannya baginda berasa hairan. Kalau jumpa perkataan seperti maka, alkisah, arkian dan sebagainya, boleh buang saja. Boleh buang sahaja. Baginda berasa hairan, pun hairan, lalu bertitah pada Temenggung. Kalau kita tukarkan bertitah kepada Temenggung. Nampak tak saya highlightkan baginda dan juga bertitah tu, sebab itu kita memang kena kekalkan. Baginda tadi apa? Nama watak ataupun kata ganti nama diri. Kata nama khas. Bertitah ni bahasa istana. Temenggung nama watak. Dan saya juga highlightkan tanda baca di sini. Sebelum ni, wahai Temenggung. Nampak? Koma pun cikgu kekalkan, cikgu tak tukar. Nampak? Kata klasik pun ada dia punya koma. Wahai Temenggung, tiada siapakah yang kau suruh berkawal tadi? Nampak? Tukar sedikit. Kalau yang ni, tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Jadi frasa tu tidak gramatis. Jadi kita tukarkan kepada bahasa moden ataupun bahasa yang lebih mudah untuk kita faham. Wahai Temenggung, tiada siapakah yang kau suruh berkawal tadi? Dan jawapannya boleh juga lain sedikit.
Tidak mengapa. Yang penting ialah murid telah menukarkan teks klasik ni kepada bahasa standard atau moden. Okay, boleh murid-murid semua? Okay, tengok pula perenggan yang kedua. Maka sembah Temenggung, daulat Tuanku Shah Alam. Patik menyuruh orang berkawal semalam tadi, seorang pun tak bertemu. Patik hamba itu pun hairanlah akan penjurit itu. Okey, jadi kita tukarkan kepada BM standard. Okay, jadi murid tengok okay, yang saya kekalkan dapat Temenggung. Kenapa saya kekalkan? Sebab Temenggung ni nama watak, kata nama khas. Okey, Temenggung menyembah. Okey, sembah pun kita kekalkan. Cuma saya tambah imbuhan lah menyembah supaya lebih standard atau moden. Okey, menyembah daulat Tuanku Shah Alam. Okey, yang ini pun kita kekalkan sebab ini nama apa ni? Okey, ini nama watak. Okey. Patik pun kita kekalkan kata ganti nama diri. Okey, untuk ni kata nama. Patik telah menyuruh orang untuk berkawal pada malam tadi dan tidak bertemu dengan sesiapa. Okey, kalau kita tengok teks klasik, okey. Patik menyuruh orang berkawal semalam tadi, seorang pun tak bertemu. Okey, kita buat perkataan tu lebih mudah untuk difahami. Kita standardkan dia. Okey. Seterusnya, Patik juga berasa hairan dengan penjurit itu. Kalau teks klasiknya, Patik hamba itu pun hairanlah akan penjurit itu. Jadi situ Patik tu kita kekalkan. Okay, cuma hairanlah tu kita tukar kepada berasa hairan. Akan kita tukar dengan. Okay, penjurit ni kita tukar pencuri lah. Kalau ikut konteks ni, penjurit ni merujuk kepada pencuri. Okay, nampak semua murid-murid Dan ingat hujung sekali ni, tanda baca pun saya kekalkan. Saya tak tukar pun saya tak pindah pun. Contohnya saya kata, okay, Patik dalam menyuruh orang kawan tadi, Patik juga berasa hairan. Maknanya kita tak tukar kepada cakap pindah. Kita ikut dia punya konteks ayat dia tu. Okay? Seterusnya perenggan ketiga, maka titah baginda, apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjurit itu. Okey, kita kekalkan nampak tak? Okey, untuk maka ni kita boleh tukar dengan perkataan lalu. Okey, contoh baginda lalu bertitah ataupun lalu baginda bertitah, tak ada masalah. Kalau nak buang pun boleh baginda bertitah. Okey. Apakah sebabnya sehingga dapat dicuri juga oleh pencuri itu? Nampak di situ Jadi kita yang highlight ni semua cikgu kekalkan. Maknanya ni nanti murid kena pasti dulu mana dia yang tadi apa dia ingat. Cuba ingat balik apa tadi yang kita kekalkan. Okey, kata nama khas. Okey, yang kedua bahasa istana, yang ketiga tanda baca. Okey. Sekarang ni murid-murid dah bersedia ke untuk latihan? Okey, mari sama-sama untuk kita cuba buat latihan. Ini dia latihan dia. Jadi langkah pertama saya nak murid-murid pause dulu video ni, tengok latihan ni dan cuba dulu buat. Okey, dah buat nanti barulah semak sama ataupun tepat tak jawapan dengan yang cikgu sediakan. Jadi saya harap murid-murid semua pause dulu, ingat cara guna teknik jadual KT tu, kemudian cuba aplikasikan. Okey, pause dulu cikgu tunggu. Okey, saya harap murid-murid semua dah ada jawapan. Jadi sebelum cikgu kongsikan jawapan, mari sama-sama kita baca dulu petikan ni ya. Okey, setelah datang kepada Patih Gajah Mada, Kertalasari pun duduk menyembah. Maka kata Patih Gajah Mada, "Hai anakku Kertalasari, sebab aku menyuruh memanggil anakku ini kerana pesan bapamu kepada aku, jangan tiada dikasihi anakku ini kerana bapamu sudahlah mati dengan pekerjaan seribentara. Akan sekarang anakku dijadikan penggawa agung." Okay, jadi kalau dah bersedia, mari kita tengok macam mana jawapan untuk kita dah tukarkan teks klasik ni kepada bahasa Melayu standard atau moden. Okay. Jadi boleh tengok murid di skrin. Dah. Setelah datang kepada Patih Gajah Mada. Okay, highlightkan Patih Gajah Mada ni. Kenapa? Okay, ini nama watak. Okay, jadi highlightkan. Okay, kita tukar. Selepas menemui Patih Gajah Mada. Dia lebih gramatis lah. Okay, setelah datang ni, tak ada kita guna bahasa Melayu moden setelah datang kepada. Tak, kita guna selepas menemui. Okay, ataupun setelah ni, bahasa lama kita tukar selepas menemui. Ataupun selepas berjumpa Patih Gajah Mada. Okay, Kertalasari pun duduk menyembah. Okay, yang ni kita buang pun saja. Yang kita kekalkan. Okay, nama watak dan juga bahasa istana. Kertalasari duduk menyembah. Okay, kita tengok perenggan kedua. Maka kata Patih Gajah Mada. Okay, saya tukar. Okay, lalu. Okay, maka boleh tukar kepada lalu. Patih Gajah Mada berkata. Okay, hai anakku Kertalasari.
Okay, hai tu kita tukar kepada wahai. Okay, wahai anakku Ketalasari. Okay, kita kekalkan Ketalasari sebab apa? Sebab nama watak. Bagus, pandai. Okay. Sebab aku menyuruh memanggil anakku ini. Okay, kita tukar. Sebab tu boleh tukar juga kepada tujuan. Okay, tujuan aku memanggil kau. Okay. Kerana pesan bapamu kepada aku. Kita tukarkan adalah untuk menyampaikan pesan bapamu. Okay, lebih kurangnya. Cuma kita tukarkan ayat tu bentuk klasik kepada bahasa Melayu moden. Okay. Jangan tiada dikasih anakku ini. Okay, macam ni kita tak faham. Jangan tiada dikasih anakku ini. Kita tukarkan ke bahasa Melayu standard ataupun yang lebih mudah untuk kita faham. Agar mengasihi dan menjaga kau. Okey, dikasih ni maksud kita jagalah ataupun kita kasih boleh letak dua-dua. Okey, kerana bapamu sudahlah mati dengan pekerjaan seri bentara. Ini klasik maknanya kita kena faham apa maksud pekerjaan ni, macam mana pula bapa dia boleh mati. Okey, jadi kalau kita terjemahkan bahasa yang lebih mudah untuk kita faham ialah okey, agar mengasihi dan menjaga kau kerana bapamu sudah mati. Okay, kalau nak tukar pun boleh. Terkorban. Tiada masalah. Sudah mati atau terkorban ketika menjalankan tugas yang diperintahkan seri bentara. Seri bentara kita tak tukar. Jangan tukar-tukar. Kita kekalkan. Yang saya tukar di sini ialah pekerjaan tu. Okay, pekerjaan tu sebenarnya merujuk kepada kerja ataupun tugas. Okay, maknanya tugas dia waktu tu. Okay, dan seterusnya. Akan sekarang anakku dijadikan penggawa agung. Okay, akan sekarang saya tukar kini. Okay, kini kau akan dilantik sebagai penggawa agung. Okay, penggawa agung ni merujuk kepada ni lah, Tok Penghulu lah. Okay, ketua. Okay, jadi seterusnya pasal nak kotak ketiga ni kosong. Kenapa kosong? Sebab soalan tadi kalau kita tengok ada 2 perenggan saja. Jadi tak perlu kita tambah dah. Jadi itulah selamat kalau kita letak kotak, maknanya kita ikut perenggan. Lepas tu perenggan yang seterusnya. Jadi tak adalah istilah perenggan kita tercicir. Okey, jadi begitulah tadi perkongsian cikgu kepada murid-murid semua. Harap bermanfaat dan jika ada apa-apa nak tanya boleh tanya di ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum.